Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusli dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 135 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 4,702 kes, iaitu bersamaan dengan 73.15% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 6 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 45 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,428 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,619 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 45 kes baru yang dilaporkan hari ini, satu kes import dilaporkan. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 44 kes, di mana sebanyak satu kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di kawasan Pasar Borong, Kuala Lumpur. Sehingga kini, seramai 22 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 9 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan satu kes kematian. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah 107 kematian, iaitu bersamaan dengan 1.66% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-107 iaitu kes 2,380 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 51 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 22 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 5 Mei 2020 jam 2.53 petang. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada keluarga beliau. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, iaitu MAIPS. Pusat ini telah dibangunkan sebagai salah satu usaha persediaan dan langkah kesiapsiagaan untuk mempertingkatkan kapasiti fasilitis Kementerian Kesihatan bagi menampung pesakit COVID-19. Seperti dimaklumkan sebelum ini, pusat ini telah memula operasi pada 21 April 2020 dan telah menerima pesakit COVID-19 yang berisiko rendah dan tidak bergejala. Perkhidmatan yang telah disediakan adalah perkhidmatan klinikal seperti ward pesakit dalam untuk pesakit COVID-19, ruang stasi untuk menstabilkan pesakit dalam keadaan kecemasan sekiranya perlu, perkhidmatan ambulans, perkhidmatan farmasi, perkhidmatan X-ray dan juga perkhidmatan makmal patologi. Terdapat 2 dewan dengan jumlah kapasiti sebanyak 604 buah katil. Pusat ini turut dilengkapi dengan ruang istirahat bagi bilik persalinan, televisyen, komputer serta talian jalur lebar untuk keselesaan pesakit. Bagi petugas kesihatan pula, pusat ini mempunyai ruang kerja khusus dan tempat istirahat. Pusat ini dilengkapi kawalan kamera litar tutup dan di bawah kawalan keselamatan pihak polis sepanjang masa. Sehingga kini pesakit stabil telah diterima daripada Hospital Kuala Lumpur, Hospital Sungai Buloh, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia dan beberapa pejabat kesihatan daerah daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Selangor dan Negeri Sembilan. Dengan beroperasinya pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di MAIPS,
Hospital Kuala Lumpur telah boleh meneruskan semula kebanyakan perkhidmatannya, misalnya kes-kes pembedahan elektif. Sehingga 5 Mei 2020, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 yang telah dirawat di pusat ini adalah seramai 217 kes, di mana 65 kes telah dibenarkan discharge dan 152 kes masih dirawat. Terdapat 7 orang pesakit yang telah dirujuk semula ke hospital untuk rawatan lanjut. Setakat ini terdapat seramai 212 anggota kesihatan yang bertugas di pusat ini dari pelbagai kategori yang merangkumi 3 pakar perubatan, 34 pegawai perubatan, 90 jururawat terlatih, 21 pegawai farmasi, 8 juru X-ray, 9 juru teknologi makmal perubatan, 9 pegawai dietetik dan sajian, 2 kaunselor, 38 daripada lain-lain kategori pelbagai pangkat. Kesemua anggota kesihatan ini telah dimobilisasikan dari Ibu Pejabat KKM, Jabatan Kesihatan Negeri, Hospital Kementerian Kesihatan, Hospital Angkatan Tentera, Hospital Universiti Awam dan juga anggota sukarelawan. Pusat ini juga mempunyai satu pasukan yang dikenali sebagai Pasukan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial yang memberikan perkhidmatan sokongan emosi, psikologi dan spiritual kepada pesakit dan juga petugas. Pusat ini menggunakan sistem teknologi maklumat iaitu HIS@KKM yang telah dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi pengurusan rekod perubatan pesakit. Ia merangkumi rekod perubatan elektronik yang digunakan dalam pengendalian maklumat pesakit termasuk preskripsi ubat, pemesanan diet, X-ray dan sampel perubatan. Di samping itu, pusat ini juga menggunakan sistem CPRC Hospital bagi tujuan pengumpulan data untuk penyelarasan dan pelaporan yang lebih tepat dan terkini. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah sama-sama bekerjasama untuk menjayakan cetusan idea yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu termasuklah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kebajikan Malaysia, Jabatan Kerja Raya dan juga pihak pengurusan MAIPS. Susulan tindakan agresif kerajaan dengan menggunakan pendekatan tertumpu iaitu targeted approach, lebih banyak kes telah dapat dikenal pasti dan kini jumlah kes didapati sedikit menurun. Namun begitu, situasi ini masih boleh berubah mengikut hari dan masih terlalu awal untuk mengisytiharkan bahaya COVID-19 sebagai risiko rendah. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan semua bahawa penurunan jumlah kes tidak seharusnya membuatkan masyarakat leka dan terlalu mengambil mudah perintah kawalan pergerakan bersyarat. Malahan, masyarakat diseru untuk terus mengekalkan segala usaha selama ini dalam memerangi virus ini bersama kerajaan. Justru Kementerian Kesihatan memohon kerjasama daripada rakyat Malaysia untuk saling menjaga dan melindungi daripada virus COVID-19 ini. Ia boleh dicapai dengan mematuhi perintah kawalan pergerakan bersyarat. Yang kedua, mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, mengamalkan jarak sosial selamat iaitu social distancing sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain, mengamalkan norma-norma baru dalam kehidupan seharian. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Seterusnya ingin dimaklumkan laporan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sehingga 6 Mei 2020. Yang pertama, lokaliti pusat bandar utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes positif 181 kes, iaitu 80 kes di luar pusat
iaitu 80 kes luar kawasan PKPD. Ia melibatkan 108 bukan warga negara dan 1 kematian bukan warga negara. Lokaliti kedua ialah Selayang Baru, tiada pertambahan kes, kekal dengan jumlah kes positif 52 dan melibatkan 36 bukan warga negara. Seterusnya, kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Setakat ini, bilangan sampel diambil dan diuji ialah 35,913 dan kes yang positif adalah 2,311 melibatkan 5 generasi, iaitu ada pertambahan 24 kes hari ini, iaitu 19 kes daripada generasi kedua dan 5 kes daripada generasi ketiga. Seterusnya, laporan daripada 346 madrasah dan sekolah tahfiz. Dikenal pasti 16,097 pelajar, guru dan kaki tangan. Dan 8,984 telah menjalani saringan dan ujian COVID-19. 417 kes didapati positif, iaitu bersamaan dengan 4.6%. Dan laporan warga negara yang pulang dari luar negara, iaitu jumlah yang dikuarantin adalah 29,632. Dan semalam kita ada pertambahan 1 kes, iaitu menjadikan jumlah kes ialah 334 kes. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif sehingga 6 Mei 2020, iaitu yang pertama, kluster Kampung Sungai Lui, ada pertambahan 3 kes, menjadikan jumlah kes ialah 161, di mana 127 kes telah sembuh. Yang kluster kedua ialah petugas kesihatan Kuching, ada pertambahan 2 kes dan jumlah kes adalah 60. Dan kluster Pedas ada pertambahan 2 kes dan jumlah kes adalah 8. Dan kluster yang lain tiada pertambahan setakat ini. Jadi saya buka kepada soalan, kalau ada apa-apa pertanyaan silakan. Datuk, berkenaan kes positif hari ini sebanyak 45 kes, 1 daripada import dan selebihnya adalah tempatan kan. Jadi soalan saya, adakah penularan tempatan membabitkan kes COVID ni masih terkawal atau macam mana? Kalau kita lihat daripada PKP 1, 2 dan 3, sekarang ni kes-kes yang kita dapati adalah terkawal. Dan ini adalah tindakan daripada kita untuk kita melaksanakan targeted approach, iaitu kumpulan sasar. Dan hari ini kita lihat ada pertambahan, contohnya daripada kluster tabligh dan juga ada pertambahan sikit daripada tahfiz. Jadi tindakan kita iaitu untuk targeted approach kumpulan sasar kita, iaitu kumpulan Seri Petaling dan kumpulan tahfiz dan juga sekarang warga asing. Jadi ini 3 kumpulan sasar kita dan kita akan kenal pasti lokaliti dan ambil tindakan kepada tindakan acute case detection kepada lokaliti dan juga kumpulan sasar. Jadi kalau kita lihat hari ini 45 kes, masih 2 angka dan masih terkawal. Kalau kita lihat PKP 3, kita dah mencapai angka 2 angka. Jadi kita harapkan mungkin dalam tempoh seminggu lagi, jadi angka ini akan semakin berkurangan. Assalamualaikum Datuk DG, Luqman dari Berita Harian. Datuk, saya ada 2 soalan. Soalan yang pertama berkenaan dengan backlog data. Adakah masih wujud backlog data dalam peringkat Kementerian Kesihatan, dan kalau saya boleh tahu backlog data ni usia dia bila? Maksud saya daripada tempoh sehari, 2 hari, seminggu atau sebagainya, dan kenapa ia masih wujud sedangkan kemampuan pengesanan ataupun ujian saringan di KKM sudah ditingkatkan ke 16,500. Okay. Soalan kedua berkenaan dengan kumpulan sasar warga asing atau pekerja asing. Setakat ni daripada kajian KKM, ada tak penularan tu disebabkan oleh ia terlalu cepat merebak, kadar kebolehjangkitan dalam pekerja asing tu terlalu tinggi disebabkan oleh kadar imunisasi pekerja asing ni? Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi ada soalan mengenai pending tu. Jadi mungkin dalam segi definisi pending tu berbeza. Kalau kita lihat dalam pending cases, iaitu masa yang diambil untuk melaksanakan ujian.
dan tanda aras yang telah diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu ialah 24 hingga 48 jam untuk kita dapatkan. Jadi dia bukan satu kelewatan tapi satu tanda aras. Lepas tu ujian tersebut mengambil masa. Jadi kalau kita lihat, kalau kita membuat pelaporan setiap 24 jam, jadi akan ada kes-kes yang lewat dilaporkan. Iaitu bukan sebab kelewatan tetapi proses untuk mengambil contohnya 24 hingga 48 jam. Apa yang kita laksanakan setakat ini, kita dah bertambahkan makmal-makmal kita ke 44 dan juga kecekapan dan kebolehupayaan makmal tersebut juga dipertingkatkan. Jadi kita cuba untuk memberi laporan kurang daripada 24 jam. Jadi kalau kita lihat hari ini jumlah kapasiti di makmal 44 makmal yang kita ada ialah sekarang dah dipertingkatkan kepada 20,635 iaitu kapasiti kita, iaitu pertambahan 5,000 di IMR. Jadi IMR sekarang kapasiti keupayaan dia boleh kita tingkatkan pelaksanaan ujian untuk 5,000 iaitu menggunakan kaedah RT-PCR. Dan hari ini semalam kita laksanakan 15,113 kes. Jadi keupayaan kita telah dipertingkatkan dan juga ini tak kira lagi dengan menggunakan antigen RTK. Yang itu satu. Yang kedua, dari segi data-data kita, jadi kita sekarang ni tengah mengemaskan data-data kita. Kita dapati kes-kes positif memang tepat. Tetapi kes-kes yang negatif dan tak dilaporkan, dilaksanakan tetapi tak lapor kepada kita, masih ada tertunggak. Iaitu daripada makmal-makmal swasta contohnya, mereka hanya lapor kes positif. Tetapi kes negatif tak dimaklumkan kepada kita. Jadi setakat ini kita telah mengambil tindakan untuk memastikan kes-kes negatif. Jadi kalau kita lihat setakat ini kita telah melaksanakan jumlah individu yang disampel adalah 227,436. Tetapi kalau kita ambil kira kes-kes yang negatif yang tertunggak ni daripada swasta dan juga ada beberapa institusi, kita akan perkemaskan mungkin hari Jumaat ataupun akhir minggu ni ataupun minggu depan kita akan meningkatkan dia punya ujian-ujian yang negatif. Jadi ujian yang negatif tak dilaporkan, ujian positif je dilaporkan. Jadi kita kalau begitu, kalau mungkin pertambahan daripada kes yang diuji itu akan meningkat. Jadi kita tengah buat perkemaskan data-data tersebut dan kita akan umumkan pada hari Jumaat, awal-awal dia hari Jumaat ni lah. Yang kedua iaitu sasar pekerja asing. Iaitu kalau kita lihat pekerja asing, masalah utama yang kita lihat ialah mereka duduk di rumah ataupun apartmen yang padat dan mungkin mereka bekerja bukan hanya satu sektor. Ada yang kerja di sektor di Pasar Borong contohnya, satu lagi sektor kerja di tapak pembinaan, tetapi mungkin mereka duduk bersekali. Jadi isu dia sekarang ialah mereka berduduk bersekali, iaitu mungkin rumah tu terlalu padat dan ramai orang duduk dalam rumah tersebut. Jadi kita kena buat saringan. Jadi sekarang ni kita akan menjalankan saringan, iaitu setakat ini bukan warga negara, kita dah laksanakan 22,339 kes saringan dijalankan dan yang positif ialah 986, iaitu bersamaan dengan 4.4%. Dan dalam rawatan kita untuk bukan warga negara ialah 457 kes melibatkan 46.3%. Dalam ICU ada 4 kes bukan warga negara iaitu 0.9%, dan yang telah sembuh dan pulih ialah 525 iaitu bersamaan dengan 53.3% dan juga melibatkan kematian. Jadi setakat ini bukan warga negara kita ada 4 kematian iaitu 0.4%. Jadi ini saringan yang telah kita laksanakan setakat ini. Jadi sekarang ni kita dah kenal pasti bukan warga negara sebagai satu kumpulan sasar kita. Jadi kita akan laksanakan ujian kepada bukan warga negara, terutamanya daripada zon merah iaitu di Selangor dan di Kuala Lumpur. Sebab di zon hijau kita tak ada laporan kes-kes
bukan warga negara ataupun warga negara yang dijangkiti, tetapi di zon merah je. Jadi fokus kita ialah tertumpu di zon merah untuk bukan warga negara dulu. Ini yang kita akan laksanakan dalam tempoh terdekat. Berkenaan dengan imunisasi tu, Dr. Haji? Berkenaan dengan imunisasi sama ada kalau kita ada tinggi sebabkan ada. Yang imunisasi setakat ini memang kita dapati, kalau kita lihat mereka yang dijangkiti ada respon antibody, iaitu yang kalau IgM antibody biasa dia respon dia dalam tempoh 5 hari, 5 hingga 7 hari. Lepas tu disusuli dengan respon IgG iaitu 7 hari ke atas. Tetapi didapati dan diumumkan iaitu antibody setakat ni tak melindungi pesakit tersebut. Walaupun dia dah pulih, tapi antibody tak melindungi. Kalau antibody itu tak melindungi pesakit tersebut, berarti kita tak boleh cerita pasal herd immunity. Jadi herd immunity kalau ialah bergantung pada antibody yang telah dijangkiti dan boleh melindungi pesakit tersebut. Jadi inilah satu yang telah dibincangkan di peringkat global, sama ada setakat ini antibody yang terbina daripada jangkitan tu dapat melindungi jangkitan kedua contohnya. Jadi daripada maklumat yang kita dapati sekarang ini tak memadai untuk melindungi pesakit tersebut. Okay, Dato' TJ, I have two questions. First question is, as the government requires migrant workers to be screened, do we have enough test kit in the market? Because there are some doctors saying that private clinics still haven't received test kits from the SOSO. So can we get the information on the SOP on screening migrant workers in private clinics and etc.? And the second question is regarding to the case kematian. Yesterday it was reported that the 47-year-old man, he has no morbidity, and it was just reported that the family of the patient suspected that he got infected maybe from LRT, right? So has KKM identified the source of infection from the case kematian yesterday? Thank you very much. We follow the guidelines of the World Health Organization when we do testing for COVID-19. The gold standard is the RT-PCR. That's the reason why our 44 labs are able to proceed to do the RT-PCR, and our capacity to date RT-PCR is 20,635. And we also have the antigen RT-PCR, antigen rapid test kit. So if we have the antigen rapid test kit, so far we have received on the 2nd of May 50,000. We're going to receive another 50,000 this weekend, and it will make it to 100,000. And next week we will receive another 100,000. This is the antigen. So we are looking at antibody and antigen. Antibody is a response. You are not measuring the antigen, but you're measuring the response of the body. That's why you call it antibody. But for the antigen, this is the gold standard is RT-PCR. But nonetheless, we will use the antigen rapid test kit. And we have allocated to Sabah, Sarawak, 10,000 to Sabah, 10,000 Sarawak, 15,000 to Johor, and another 15,000 to KLIA and KLIA2. So we have reallocated that, and the biosafety cabinet has also been dispatched and to the respective area. So most importantly is that we have option now to increase the pool. So now if we have RT-PCR is 20,635. Now additional to it, we can use antigen. Then for the antibody, as far as antibody is concerned, it's not recommended for diagnosis. That's from day one, I've been mentioning that. Nonetheless, this is also in line with WHO. Antibody is not for diagnosis. But if you want to do a survey, for example, to know the response of the antibody, then you can do. So in the community, for example, if we were to do an antibody test, we want to know how many of them has been exposed to the virus. Maybe 1 month ago, maybe 6 weeks ago, they already have exposed and recovered, but we want to know the response. So then only the antibody test kit is probably is useful to actually to detect that. But having said that, if you do antibody is reactive, that means you have the antibody, but we do not know at that point of time you still have the virus or not. So if you have the antibody, you have to actually do a RT-PCR
back again to check whether the virus is still in you, because the virus takes about 14 days or virus shedding, etc. So it takes time. This is why we do not want people to rely on the antibody test kit, because we have a bad experience. Once you're negative, you think that you are not reactive. Probably the virus is still very active in your system, but it takes 5 days for you to react, for the body to react to produce the antibody. So what happens is that you think you are free, then you mix around. Once you mix around, you are actually spreading the disease among your family members. So we have a bad experience. 5 family members are involved actually and succumb to the disease, for example. So we hope that we do not use antibody rapid test kit for diagnosis. We only use it to measure as a community survey, for example, to measure the response of antibody in the community. Test kit, again, when we want to look into the test kit, the registered foreign workers in Malaysia, I was informed about 2.5 million. So if one go, obviously we do not have enough test kit. So we need to focus in terms of targeted approach for foreign workers in Wilayah Persekutuan, for example, or in Selangor. This is our priority. This is what we call targeted approach. And with that, we have the capacity. It will take time, surely, but at least we are able to screen them. But we are also moving towards looking at target group. That means warga, all these foreign workers in the construction site, foreign workers in Pasar Borong, for example, these are our cluster. So we are using the locality as well as the target. The target group is the foreign workers in the hotspot area or in a red zone area. Datuk DG, mengenai pekerja asing yang lari dari pusat kuarantin, so adakah ini masalah SOP? Adakah kerajaan akan menilai semula SOP? Ini bukan masalah SOP. Kalau kita lihat gelombang pertama pun, kita ada warga negara Cina yang lari pada pusat kuarantin kita. Tetapi yang pasti mereka ini bukan positif. Mereka ini ialah dikuarantinkan sebab ada terdedah kepada kes-kes yang positif. Jadi setakat ini kita maklum, kita dah buat laporan polis dan polis sedang ambil tindakan kepada mereka yang lari daripada pusat kuarantin. Ya. Jadi setakat ni kalau kita ada mereka yang telah lari dari pusat kuarantin ada 147, iaitu daripada kumpulan pembinaan, dan juga ada 7 kes yang telah dikuarantinkan, tetapi kesemua mereka adalah negatif. Tapi mereka perlu menjalani kuarantin selama 14 hari. Datuk DG, Wan Zarul daripada Media Prima. Jadi sebelum ini KKM meramalkan bahawa kita negara Malaysia akan mencapai single digit atau satu angka pada minggu ini, iaitu pada 5 Mei. Jadi sekarang kalau kita lihat trend kes harian adalah menurun, tetapi kita masih lagi mencapai 2 angka. Jadi adakah KKM optimis bahawa kita akan mencapai satu digit pada masa terdekat atau dalam minggu ini atau minggu depan? Okey, kalau kita lihat pada PKP 1, 2 dan 3, dan PKP 3 kita dah lihat 2 angka. Tujuan utama PKP adalah untuk mendatakan ataupun melandaikan lengkuk graf kita. Jadi yang itu matlamat utama kita dah tercapai. Persoalannya sekarang ni ialah untuk kita melaksanakan PKP 1, 2 dan 3 adalah amat orang kata very expensive cost dia amat tinggi ya. Kalau kita laksanakan, kalau saya dimaklumkan satu hari ialah kos dia ialah 2.5 bilion kalau kita belanjakan kos ni. Tapi sekarang ni kalau tujuan utama kita telah tercapai, iaitu kita dapat melandaikan graf daripada 3 angka ke 2 angka, dan sekarang ni kalau kita lihat PKP 3 14 hari, 13 hari itu kita ada 2 angka. Dan sekarang masuk ke PKP keempat, 4 hari, dan kita sekarang ni dah tukar, iaitu kita melaksanakan PKPB. Dan PKPB kita akan, strategi kita dah berubah. Iaitu yang pertama, PKP iaitu kita galakkan ataupun pastikan semua orang duduk di rumah. Jadi sekarang ni walaupun kita laksanakan PKPB, kita masih menasihatkan mereka yang tak ada urusan di luar duduk di rumah. Tempat yang paling selamat ialah di rumah.
mereka yang bekerja, jadi kita mulakan sektor ekonomi mereka yang bekerja, tetapi kita kena berhati-hati dan terkawal untuk kita pastikan penularan di komuniti tak berlaku. Tetapi yang ni tanggungjawab sosial, tanggungjawab kepatuhan tu adalah penting, iaitu kita perlu melaksanakan tanggungjawab sosial kita, disiplin sosial kita dan juga patuh kepada SOP yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kalau kita lihat, memang kaedah ini telah diamalkan di Taiwan dan juga di Korea. Dan mereka berjaya. Di Taiwan dan Korea mereka berjaya, dan juga sekarang ni kan saya dipahamkan di Vietnam pun mereka melaksanakan kaedah-kaedah yang kita kata PKPB, tetapi bukan PKP. Kenapa mereka berjaya? Kalau kita pasti kita kaji kenapa mereka boleh berjaya tanpa ada halangan kepada ekonomi mereka, tapi mereka berjaya melaksanakan. Contohnya di Taiwan. Mungkin salah satu sebab ialah kerana negara-negara yang berjaya ni mereka telah melalui peperangan. Jadi mereka tahu itulah penting untuk mereka pastikan kepatuhan kepada SOP untuk mereka hidup. Jadi kalau ini konsep yang dipraktikkan di Korea Selatan dan juga di Taiwan dan juga di Vietnam, jadi kita harap rakyat Malaysia boleh patuh dan disiplin sosial yang tinggi, dan mungkin kita akan berjaya. Jadi sekarang ni kita dah kurangkan dari segi kes kepada 2 angka, dan dalam modeling kita memang kita dah lihat modeling kita tertinggal seminggu. Jadi kita ada seminggu lagi. Jadi kita tahu minggu lepas kita lihat modeling kita sepatutnya 5 Mei, tetapi sekarang kita anjakkan mungkin 12 Mei untuk kita capai sama ada 2 angka ataupun 1 angka. Tetapi apa yang penting ialah terkawal. Jadi yang terkawal maksudnya hospital kita, fasilitis Kementerian Kesihatan kita dapat menampung kalau kes-kes COVID-19 datang ke hospital. Hari ini kita lihat di ward kita dan juga di bantuan dan di ICU, penggunaan ward dan ICU dah berkurangan, dan mereka yang perlukan bantuan pernafasan pun dah berkurangan. Jadi ini maksud kita ada keupayaan untuk kita tukar tindakan kita daripada PKP kepada PKPB. Tetapi kejayaan PKPB bukan hanya bergantung pada Kementerian Kesihatan ataupun kerajaan, tetapi bergantung pada rakyat Malaysia. Yang pasti rakyat Malaysia kena amalkan penjarakan sosial, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter dan pakai topeng muka dan hidung kalau berada di tempat awam, dan sentiasa basuh tangan dan elakkan daripada perhimpunan, sebarang perhimpunan. Jadi inilah kalau kita boleh amalkan budaya baru ni, dan mungkin kita akan berjaya menurunkan kes COVID-19 di negara kita. Sebab selagi kita tak dapat vaksin ataupun selagi kita tak jumpa obat yang boleh merawat COVID-19, selagi itu kita kena hidup dengan virus COVID-19 dalam komuniti kita. Jadi inilah norma baru ataupun kelaziman baru yang kita semua kena bersama-sama untuk mengubah dan membudayakan cara hidup kita untuk hidup bersama COVID dalam komuniti. Assalamualaikum. Boleh update tak antigen RTK itu berapa banyak dah penggunaan? Sebelum saya jawab soalan tu, semalam ada satu kes yang telah ditanya kepada saya, kes kematian yang umur 47 tahun. Dan saya pun telah terangkan kes yang sebegini. Memang dia tak ada kes latar belakang penyakit COVID yang lain, contohnya kencing manis dan darah tinggi. Tetapi yang kes ni telah dikesan di hospital swasta dan dirujuk kepada Kementerian Kesihatan. Dan semasa dirujuk kepada Kementerian Kesihatan, pesakit itu tenat dalam kategori 4. Dan sehari selepas tu telah dimasukkan ke ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Apa yang berlaku ialah yang sebagaimana saya ceritakan dulu, iaitu kes tersebut terlibat
dengan kematian tersebut adalah daripada komplikasi, iaitu komplikasi bukan hanya radang paru-paru tetapi komplikasi dalam saluran darah pesakit tersebut, iaitu virus. Bila virus dah masuk ke dalam tubuh, jadi respon daripada tubuh ialah mengeluarkan bahan-bahan kimia, contohnya cytokines dan sebagainya, dan juga menjadikan darah tu pekat, iaitu yang satu. Bila darah tu pekat, coagulopathy itu kepekat, jadi dia berbeku cepat, iaitu satu. Yang kedua, virus tu akan juga serang pada dinding saluran darah, dan bila serang dinding saluran darah dan luka, jadi trombosis akan berlaku. Trombosis ialah pembekuan darah. Dan yang ketiga, sebab dia 46 hari dalam ICU, jadi pergerakan aliran darah tu pun dah diperlahankan. Jadi pesakit tersebut mendapat trombosis, iaitu di dalam saluran darah yang besar, iaitu iliac artery dan sebagainya, juga mesenteric artery thrombosis dan juga trombosis tempat lain. Jadi inilah komplikasi. Sebagaimana saya katakan, kalau pembekuan darah ataupun trombosis berlaku di kepala, akan dapat stroke, di jantung akan dapat penyakit jantung. Yang ni berlaku dari buah pinggang pun, dia ada pembekuan dalam saluran darah buah pinggang, menjadikan buah pinggang pun multi organ failure. Inilah komplikasi yang telah dimaklumkan di peringkat global pun. Jadi mereka yang berumur usia muda boleh dijangkiti dengan virus dan juga mengalami komplikasi-komplikasi sedemikian. Silakan. Dato', kalau boleh minta update sikit mengenai rapid test kit antigen tu, berapa banyak dah penggunaan dia sekarang, dan sebab KKM so far order 200,000 saja, berapa lama 200,000 ni mencukupi dan ada perancangan untuk order lebih lagi ke? Terima kasih. Okey, setakat ni kita dah agihkan semua rapid test kit antigen tu, tapi penggunaan dia masih kita masih mengutip data-data. Jadi mungkin sehari dua lagi kita akan maklumkan berapa banyak test rapid antigen yang kita telah laksanakan. Jadi setakat ni kita memang kita tempah untuk 200,000. Jadi kita akan lihat kepada 50,000 yang kita guna, dan kita akan kaji data tersebut. Kalau data yang kita terima memang bagus dan dia punya ketepatan dan cara penggunaan tu bagus, kita mungkin akan tempah lebih banyak lagi. Jadi inilah satu, sebelum kita tempah, biar kita jalankan penilaian dulu. Jadi kita dalam proses menjalankan penilaian, dan apabila kita dapat data-data tersebut, kita akan maklumkan kepada semua. Okey, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.